Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat semua, hari ini saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat semua apakah itu hidayah dan bagaimana seseorang itu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jom kita. Alhamdulillah, anda semua sekarang bersama dengan saya, Muhammad Ridwan Tan, dalam channel Nasihat Mu'alaf. Sekiranya anda baru di sini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Nasihat Mu'alaf. Dan jangan juga lupa untuk tekan butang notifikasi yang berada di bawah ini. Setiap klik anda adalah kebajikan. Sahabat-sahabat semua, sesungguhnya hidayah itu merupakan suatu nikmat ataupun kurniaan yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dengan adanya hidayah, barulah hidup kita di atas dunia ini bermakna. Dengan adanya hidayah, barulah kita dapat berjalan dengan jalan yang lurus dan benar. Tanpa hidayah, walaupun kita lahir dan hidup di atas muka bumi ini, maka sia-sialah hidup kita kerana kita sentiasa hidup dalam keadaan yang kesesatan. Sebelum saya berkongsi dengan anda semua bagaimana seseorang itu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita faham dahulu apakah maksud kalimah hidayah itu sendiri. Kalimah hidayah daripada segi bahasa bermaksud petunjuk ataupun hadiah. Jadi kalimah hidayah seringkali kita jumpa di dalam Al-Quran, ya. Contohnya seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang menggunakan kalimah huda yang merujuk kepada hidayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Huda ataupun petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa. Ya, itulah perkataan hudan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang merujuk kepada hidayah. Jadi manakala hidayah daripada segi istilah pula menunjuk petunjuk ke arah kebenaran ataupun cetusan halus daripada Allah Subhanahu wa taala yang dicampakkan ke dalam lubuk hati seseorang sehingga ianya mempunyai kekuatan untuk membuat perubahan ke arah kebaikan demi kepentingan hari akhirat. Jadi sebenarnya hidayah itu juga mempunyai peringkat-peringkatnya. Hidayah terbahagi kepada 4 peringkat. Yang pertama ialah hidayah al-ilham al-fitr, iaitu hidayah secara fitrah. Yang keduanya adalah hidayah al-hawas, hidayah secara panca indera. Yang ketiga, hidayah al-aql, iaitu hidayah secara akal ataupun pemikiran. Yang keempat adalah hidayah ad-din, iaitu hidayah secara Islam. Tetapi saya tidak membahaskan tentang peringkat-peringkat hidayah itu hari ini. Jadi tentu sahabat-sahabat semua tertanya-tanya bagaimana seseorang itu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka memeluk agama Islam. Sebenarnya sahabat semua, hidayah itu bukan sahaja diberikan kepada orang yang bukan Islam asalnya sehingga memeluk agama Islam seperti saya. Hidayah juga diberi kepada orang yang sememangnya sudah beragama Islam. Contohnya, seseorang itu dia beragama Islam, tetapi pada asalnya hidupnya tidak berada di atas jalan Allah, bergelumang dengan maksiat. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencampakkan hidayah dan juga taufik ke dalam hatinya sehingga membuatkan ianya bertaubat dan kembali di atas jalan Allah. Jadi bagi orang yang asalnya bukan Islam, Allah berikan hidayah kepada mereka dengan pelbagai cara untuk memeluk agama Islam yang menjadi asbab. Contohnya yang biasa kita jumpa, ramai daripada orang yang memeluk agama Islam daripada kajian, membuat kajian terhadap agama Islam. Kemudiannya memeluk agama Islam. Ada orang pula membuat kajian untuk melawan Islam, mencari segala jenis alasan.
mencari segala jenis kelemahan yang ada pada Islam ataupun yang ada pada Al-Quran. Tapi sehingga apabila lebih mereka mengkaji, lebih dekat mereka kepada Islam. Ada juga orang yang membuat perbandingan agama yang akhirnya memeluk agama Islam. Ada orang memeluk agama Islam semudah dengan mendengar azan. Apabila suatu hari seseorang itu mendengar azan, azan itu masuk ke dalam hatinya, akhirnya terbuka hatinya untuk memeluk agama Islam. Ada juga orang yang memeluk agama Islam sebab mendapat mimpi. Itu adalah kisah-kisah yang biasa kita dengar, ya. Dan ramai daripada orang Islam yang memeluk agama Islam kerana melihat kebaikan orang-orang Islam ke atas mereka. Ramai yang memeluk agama Islam sebab macam tu. Ada juga orang yang memeluk agama Islam disebabkan perkahwinan, yang di mana asalnya mereka memeluk agama Islam semata-mata untuk berkahwin. Tetapi selepas perkahwinan tersebut, mereka hidup dalam Islam dan mula mempelajari tentang Islam. Dan akhirnya Allah campakkan taufik ke dalam hatinya, kefahaman dalam hatinya, dan menjadi seorang mukmin. Ada juga orang yang memeluk agama Islam sebab hidup mereka susah, hidup mereka miskin. Ada orang memeluk agama Islam disebabkan kekosongan, mereka merasakan ada kekosongan dalam hidup mereka. Mereka mencari sesuatu dalam hidup mereka, akhirnya menjumpai Islam. Ada juga ramai daripada kalangan mu'alaf yang memeluk agama Islam disebabkan dakwah. Dan Allah memberikan pelbagai cara, asbab untuk seseorang itu memeluk agama Islam. Hatta ada orang yang memeluk agama Islam sebab kebersihan dalam Islam. Saya ada satu kisah sebenarnya. Seseorang itu yang sahabat saya yang saya kenal memeluk agama Islam sebab melihat orang Islam kencing. Saya minta maaf. Ya, daripada kencing Allah bagi hidayah kepada dia. Bagaimana? Sahabat saya ini dahulunya beliau masuk ke PLKN. Apabila di kamp PLKM, beliau hidup bersama dengan sahabat-sahabat yang Islam. Tetapi apabila setiap kali pergi tandas, sahabat-sahabatnya yang Islam ini, apabila hendak menunaikan hajat yang kecil, iaitu kencing, minta maaf, seringkali mereka menunggu untuk masuk ke dalam bilik air ataupun tandas itu. Dan masa dia melihat keadaan ini, dia merasakan pelik. Kenapa? Sebab kenapa tidak terus kencing sahaja di tempat yang bowl untuk kencing tu kan, kencing berdiri. Kenapa harus menunggu untuk masuk ke tandas walaupun keadaan agak genting ketika itu. Jadi beliau memerhatikan keadaan ini sangat lama sehingga suatu hari Allah Subhanahu Wa Taala membuka mulutnya untuk bertanya kepada kawannya. Apa yang dia tanya kepada kawannya? Dia bertanya bahawa kenapa you all setiap kali nak pergi tandas, nak kencing, kena tunggu nak masuk ke dalam tandas. Kenapa tak kencing dekat bowl sahaja? Sedangkan ada tempat kencing untuk disediakan. Jadi sahabat yang Islam itu pun menjawab, sebab kami ni orang Islam. Apabila kencing, kami kena basuh. Sebab Islam mementingkan kebersihan. Lagipun kemudiannya kita nak menunaikan solat dan sebagainya, kita kena basuh, kena istinja untuk supaya kita dalam keadaan suci yang membolehkan kita menunaikan ibadah-ibadah seperti solat. Jadi apabila diberikan jawapan tersebut kepada sahabat saya itu, dia merasakan jawapan ini boleh diterima akal sebab ianya adalah kebersihan itu adalah sesuatu yang fitrah. Jadi akhirnya dia pun mengkajilah agama Islam, mengkaji agama Islam. Akhirnya beliau mengucapkan 2 kalimah syahadah. Lihat, Allah kurniakan hidayah kepada kita dengan pelbagai asbab. Dengan cara itu sebenarnya asbab saja. Yang paling penting adalah seseorang itu bergelar Muslim dan akhirnya menjadi mukmin dan juga muhsin. Ada orang yang apabila sampainya seruan Islam kepada mereka, maka mudahlah untuk mereka terbuka hatinya untuk menerima Islam. Tetapi ada juga ramai daripada kalangan orang yang apabila disampaikan seruan Islam kepada mereka, mereka penuh dengan emosi. Semakin seruan itu disampaikan mereka, semakin menjauhlah mereka daripada Islam.
Walaupun jauh di dalam hati mereka, mereka mengetahui kebenaran Islam dan juga Al-Quran. Mereka, logik akal mereka tidak dapat menolak kebenaran tersebut. Tetapi disebabkan emosi, mereka tetap menolak. Kenapa macam tu? Hal ini ada dirakamkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 125. Saya bacakan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberikan petunjuk hidayah kepadanya, nescaya ia, Allah, akan melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Kemudian dalam ayat tersebut juga Allah sebut, berfirman Allah, dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya sesak sempit, sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit. Nampak? Seorang yang Allah dikehendaki sesat ke atasnya, Allah akan sempitkan dadanya, seolah-olah seperti kita memanjat naik ke tempat yang tinggi, di mana tempat yang lebih tinggi, ajatnya Al-Quran Allah sebut 1400 tahun yang lepas. Semakin tinggi kita naik ke suatu tempat, semakin tipis udaranya, semakin sesak sempit dada kita. Kita sukar untuk bernafas. Nampak? Ajaibnya Al-Quran. Jadi orang yang tidak hendak untuk menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah keadaannya. Sempitnya dadanya, seolah-olah dia naik ke tempat tinggi yang sukar untuk ianya bernafas. Jadi Allah memberi hidayah kepada seseorang itu dengan pelbagai-bagai cara. Ya, di mana seseorang yang menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya telah ditakdirkan Allah sejak azali lagi. Maka kita berharap agar kita berada dalam kalangan orang yang menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat semua, apakah nasihat dan ibrah yang dapat kita ambil daripada perkongsian ini? Yang pertama, jangan berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengurniakan hidayah kepada kita. Ya, kita tidak tahu bahawa hidayah yang kita ada sekarang ini akan berkekalan hingga ke akhir hayat ataupun tidak. Yang keduanya, hendaklah kita sentiasa menjadikan diri kita sebagai asbab kepada orang mendapat hidayah. Meletakkan diri kita di tempat yang mungkin kita boleh menyebarkan kebaikan dengan melakukan kerja-kerja mengajak kebajikan dan juga dakwah yang akhirnya kita menjadi asbab kepada seseorang itu menerima hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semestinya kita melakukan kerja-kerja yang hebat, kerja-kerja yang besar. Kita boleh mulakan daripada kerja yang kecil, dengan sekecil-kecilnya, ajak orang untuk berdoa, ajak orang untuk menunaikan solat. Yang ketiganya, jangan sesekali kita menghukum seseorang itu atas asbab apa yang dia memeluk agama Islam. Adakah dia memeluk agama Islam ikhlas ataupun tidak, itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah mereka telah melafazkan dua kalimah syahadah yang mungkin akhirnya mereka menjadi seorang mukmin yang sejati. Yang keempat adalah jangan ingat ianya adalah kerja kita. Mungkin kita menjadi asbab pada seseorang itu mendapat hidayah, tetapi ianya bukan kesan daripada apa yang kita lakukan. Usaha yang kita lakukan adalah untuk bekal diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita hanya menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita tidak meninggalkan kesan. Kesannya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala-galanya.
Allah hanya meletakkan kita di tempat tersebut untuk menjalankan tugas tersebut. Hakikatnya hidayah kepada seseorang itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan ingat itu adalah usaha kita. Apabila kita ada pemikiran macam tu, maka sia-sialah usaha kita. Baik sahabat-sahabat semua, moga-moga perkongsian ini mendapat kebaikan, ya, boleh mendapat kebaikan dan boleh memberikan pengajaran, nasihat kepada sahabat-sahabat semua. Insya-Allah, ya, pada episod yang akan datang saya akan berkongsikan kepada sahabat-sahabat semua bagaimana saya mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengucapkan 2 kalimah syahadah. Baik, sekiranya sahabat-sahabat semua menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Nasihat Mu'alaf. Dan jangan lupa untuk tekan butang notifikasi yang berada di bawah. Setiap klik anda adalah kebajikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.